Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahu wa rasuluh. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin, dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya di dunia dan juga di akhirat. Dan telah menceritakan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabarani dan Abu Syekh dan Ibnu Abi Dunya daripada Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, berkata keduanya, Jabir dan Abu Sa'id, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibah fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kayf? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alayhi. In sahibal ghibah la yughfar lahu hatta yaghfira lahu sahibuh. Artinya, arti hadis itu, jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan jauhkan oleh kamu akan mengumpat, kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina. Dikatakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa ada mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina. Bersabda ia, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya seorang laki-laki terkadang berzina ia dan taubat ia, maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya, dan bahawasanya yang mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita masih lagi membicarakan tentang anggota lidah, iaitu membicarakan apa yang boleh dilakukan, apa yang boleh diucapkan, dan apa yang tak boleh diucapkan oleh lidah kita. Orang putih kata the do and the don't lah. Apa yang boleh dibuat dan apa yang tak boleh dibuat. Kerana apa yang boleh dibuat dan apa yang tak boleh dibuat oleh lidah inilah yang akan mengkategorikan kita sama ada masuk di kalangan
orang-orang yang bersyukur dengan nikmat Allah ataupun kita kufur kepada nikmat Allah. Tuan-tuan, syukur ni lawan dia kufur. Syukur lawannya kufur, tuan-tuan. Berat sebenarnya. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, Allah Ta'ala janji akan tambah, yakni tambah kebaikan. Kebaikan daripada nikmat yang kita dapat tu. Allah Ta'ala tambah keberkatan. Dan siapa yang kufur, warning daripada Allah, inna azabi la syadid, azab aku sangat pedih. Oleh kerana itulah kita kena jaga lidah kita. Maka antara yang telah kita bincang pada minggu lepas, iaitu tentang mengumpat. Mengumpat ni ucapan yang dilarang, hukumnya haram. Basic hukum mengumpat ni haram, tuan-tuan. Bukan sekadar haram, berdosa besar. Minggu lepas kita dah baca ayat Quran surah Al-Hujurat, larangan mengumpat ni. Yang mana larangan mengumpat bukan sekadar larangan, dia disertakan dengan janji seksa yang bersangatan. Makna berat janji seksanya. Sehingga para ulama ijma' mengatakan bahawa mengumpat ni dosa besar. Maka hadis yang kita baca pada hari ini menambahkan lagi pemberatan, menambahkan lagi dos, orang katalah dos pengharaman mengumpat tu berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berzina ni dosa besar, tuan-tuan. Dosa besar berzina ni. Tak kira dah sama ada orang bujang ke orang kahwin. Orang dah kahwin lagi besar dosa dia. Orang bujang kalau berzina kena rotan, kena sebat 100 kali. Tapi orang yang dah berkahwin berzina kena rejam sampai mati, tuan-tuan. Beratnya dosa berzina. Sebab itulah dah tua-tua ni pun ada manusia yang masih nak berzina lagi. Jangan kita fikir berzina tu sekadar berzina yang melibatkan fizikal. Tapi maknanya berzina ni banyak, tuan-tuan. Lidah ada zina, mata ada zina, telinga ada zina. Sebab itulah kita dah tua-tua ni. Kita dah tua kan. Saya pun dah tua. Kena jaga diri kita, tuan-tuan. La taqrabuz zina, jangan menghampiri zina. Tapi bila dibandingkan zina dengan mengumpat, rupa-rupanya Nabi SAW mengatakan bahawa mengumpat lagi besar dosa dia. Dosa mengumpat ni lagi bersangatan besar, maknanya lagi berat. Kenapa? Kerana orang berzina, dia bertaubat, menyesal dan bertaubat, maka zina itu dosa kepada Allah Ta'ala, kerana dia bermaksiat. Zina ni larangan. Orang yang melakukan larangan Allah, maka orang ini dikatakan bermaksiat pada Allah. Maknanya dia melakukan maksiat, mengingkari larangan Allah, maka Allah Ta'ala boleh ampunkan dia dengan rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala ni sangat luas, nak dibandingkan dengan dosa berzina tu. Maka siapa yang berzina, dia menyesal, dia bertaubat, Allah Ta'ala ampunkan. Dengan syarat taubat yang sungguh-sungguh lah. Jangan sekadar taubat zina aja. Taubat aku tak nak berzina tapi tak semayang pun tak betul juga. Taubat aku tak nak berjudi tapi tak semayang, tak betul juga. Taubat aku tak nak minum arak, tiba-tiba tak semayang, maka tak betul taubat begitu. Sebab itulah taubat, tuan-tuan, kena belajar.
Taubat pun kena belajar. Jangan sangka bila kita dah tua, dah pencen, dah garanti kita bertaubat. Belum tentu. Belum tentu taubat kita diterima oleh Allah Ta'ala kalaulah taubat kita ni tidak berdasarkan ilmu. Sebab itulah taubat kena belajar, tuan-tuan. Macam mana nak taubat sebenarnya. Namun dosa mengumpat ni, tuan-tuan, dia ada dua. Satu, dosa daripada Allah sebab mengumpat ni larangan. Kita dah bincang minggu lepas, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Allah Ta'ala larang mengumpat sesama sendiri ni. Yang kedua, dosa mengumpat ni adalah kita berdosa kepada orang yang kita umpat. Kita berdosa kepada orang yang kita umpat. Dosa pada Allah kerana kita mengumpat, kerana kita buat benda yang Allah Ta'ala larang, itu Allah Ta'ala boleh ampun lagi. Tapi Allah Ta'ala berisyarat menurut hadis ini bahawa la yughfaru lahu, tidak diampuni baginya. Tuan-tuan tengok, wa inna sahibal ghibah, orang yang kaki mengumpat ni, la yughfaru lahu, tidak diampuni baginya, hatta sehinggalah yaghfira lahu sahibuhu, sehinggalah dia diampuni oleh orang yang diumpat. Ini yang berat ni, tuan-tuan. Ini yang beratnya, dosa kepada orang yang kita umpat. Yang ini yang kita kena cek diri kita sejak dulu. Sebab, tuan-tuan, bab-bab begini, ini bab fardu ain. Pengharaman mengumpat, soal taubat, soal ilmu, ini semua benda-benda fardu ain yang kita kena belajar sejak kecil-kecil dulu. Sejak kita sebelum balik sebenarnya. Ketika balik tu sepatut kita dah selesai fardu ain. Kita dah diajar mengumpat ni haram. Kita dah diajar semayang tu fardu. Kita dah berdiri di atas kaki sendiri. Maknanya kita tahu sejak umur akil baligh kita dah ada buku catatan kita sendiri. Ini perkara-perkara fardu ain yang sejak dulu, berpuluh tahun dulu sepatutnya dah selesai. Maka apabila sekarang barulah kita belajar, baru kita tahu umpat ni berdosa besar, taubat ni macam mana, macam-macam yang baru kita tahu, yang baru kita belajar, baru kita sedar, baru kita insaf. Maka tak heran dah perkara-perkara sebegini susah kita nak amal, susah kita nak beramal. Nak tinggalkan mengumpat ni, tuan-tuan, contohnya susah. Sebab mengumpat ni dah jadi darah daging kita kan. Dah jadi darah daging kita. Kalau tak mengumpat ni rasa macam orang isap rokok, tak dapat rokok lah. Ibarat macam orang kaki tertarik, mamak ni tak dapat tertarik lah. Tu orang yang dah sebati, orang dah mendarah daging perangai mengumpat ni. Itu sebab kita rasa susah. Yang susahnya ialah nafsu kita sebenarnya. Nafsu kita yang susah. Nafsu yang ada pada lidah kita tu. Nafsu yang ada pada lidah itu yang rasa susah rasa nak tinggalkan mengumpat. Kalau kita tak mengumpat orang pun, orang ajak kita mengumpat. Jumpa geng-geng kita, geng pencen ke, geng tak pencen ke, kan? Geng taman ke, geng surau, kita tak sedar, senang je kita mengumpat orang ni. Sebab itulah, tuan-tuan, mengumpat ni dosa besar. Sebab apa? Dia dah jadi lumrah. Dah jadi lumrah. Buka Facebook, orang mengumpat. Buka WhatsApp grup, orang mengumpat. Buka apa saja, orang mengumpat. Kita pula menghayati kan, menghayati dan menjiwai umpatan-umpatan orang ni. Seronok kita. Seronok tu lah nafsu kita.
Rasa seronok itulah sebenarnya nafsu kita. Maka tak heranlah mengumpat ni jadi dosa yang berkembang biak, ya. Dosa yang berkembang biak, dosa yang menjadi lumrah, dosa yang bagaikan diiktiraf oleh manusia. Maka heran kalau manusia dengar mengumpat ni berdosa. Orang rasa heran mengumpat ni berdosa. Maka sebab itulah sukarnya nak meninggalkan perangai mengumpat ni. Sebab itulah besok di akhirat, tuan-tuan, ramai orang yang muflis. Mudah-mudahan kita tak termasuklah di kalangan orang yang muflis ni. Kita tak mampu, tuan-tuan, nak memelihara diri kita kat dunia ni. Tak mampu kita, melainkan dengan pertolongan Allah, dengan taufik bimbingan Allah, dengan hidayat petunjuk Allah. Muflis dalam arti kata, kat dunia kita semayang juga, datang surau, datang masjid, semayang jemaah tak tinggal, semayang soft pertama, segala sunnah kita buat, segala benda sunat kita buat, Quran baca, zikir kita buat, selawat banyak. Tapi dosa mengumpat ni, perangai mengumpat kita tak tinggalkan. Kita masih lagi mengumpat, seronok dengan mengumpat. Jadi akhirnya besok di akhirat, amalan kita, pahala kita kena hakis, tuan-tuan. Kena hakis wal'ayazubillah, sehingga habis amalan kita. Bahkan kita pula menanggung dosa-dosa orang. Sebab itulah apa yang perlu dia buat ialah tinggalkan mengumpat. Orang putih kata stop lah. Tu dia. Mulai sekarang stop. Walaupun kita masih boleh, bukan senang nak stop ni. Kena stop walaupun susah nak stop. Kena berhenti langsung. Kena ajar diri kita. Kena paksa nafsu kita. Kena beritahu kawan-kawan kita, no more mengumpat sekarang ni. Tak ada lagi mengumpat mulai pada hari ni. Lepas tu kita istiqamah lah, bertahan lah, bermujahadah lah. Itu sebab namanya bermujahadah, kena lawan nafsu ni. Sebab mengumpat ni seronok pada nafsu. Benda-benda dosa ni memang benda yang seronok pada nafsu. Maka oleh kerana itulah kena bermujahadah, kena lawan. Kalau tak lawan, kita akan kalah. Jangan mengalah sebelum berlawan. Orang kata jangan mengalah sebelum masuk gelanggang. Inilah dia. Perlawanan dengan nafsu ni, tuan-tuan, ini jihad. Jihad yang besar. Sebab apa? Jihad ni berterusan. Selagi kita hidup, selagi kita masih bernyawa, belum kita dicabut nyawa kita, selama itulah nafsu kita ni, kita bergolak, berlawan dengan nafsu. Nafsu bukan nak kita datang dengan kuliah ni. Nafsu tak suka. Kalau ikut nafsu, lepas semayang keluar je lah. Lepas semayang dah fikir nak pergi minum mana kan. Itu lagi seronok. Kalau ikut nafsu, tak nak kita datang semayang jemaah ni. Nak semayang kat rumah je, relax sikit. Kat rumah relax. Assalamualaikum, lepas tu dah boleh main WhatsApp lah kan. Ini kena datang surau lah, nak cari parking lah, nak kena daftar MySejahtera lah, nak kena cek suhu lah, nak kena tunggu imam lah kan. Nak kena imam, kena baca panjang pula, panjang now pula imam ni kan. Tunggu imam wirid lagi, doa pun panjang. Itu semua nafsu tak suka, tuan-tuan. Bila nafsu tak suka, sebab tu dah surau masjid kosong. Kalaulah nafsu suka ibadah ni, kalaulah nafsu kita manusia ni suka dengan ibadah, suka dengan sembahyang jemaah, suka dengan kuliah, penuh sesak surau masjid kita ni. Kalaulah nafsu tu suka, penuh sesak, tuan-tuan. Macam mana penuh sesak, jom heboh lah. Kenapa jom heboh tu penuh sesak? Tak kira pandemik ke apa ke, tak kira orang kan.
Kenapa Kik Mall penuh sesak? Kenapa Maidin penuh sesak? Sebab kat situ benda-benda yang seronok pada nafsu. Masjid surau ni nafsu tak suka. Sebab tu dah kosong je kan, sunyi je. Yang datang pun orang lama-lama je. Jadi tuan-tuan, kita kena kenal perkara ni, kita kena faham perkara ni. Sebab itulah kita yang dah Allah Ta'ala mudahkan kita, Allah Ta'ala dah beri petunjuk pada kita sehingga kita rasa mudah nak datang surau, datang masjid. Kita rasa mudah nak dengar kuliah, rasa mudah nak baiki diri. Ini tuan-tuan, kurniaan nikmat yang sangat besar yang wajib kita jaga, wajib kita pelihara, wajib kita istiqamah sampai mati tuan-tuan. Jangan fikirlah nak kona lagi dah. Jangan fikir nak U-turn lagi. Biarlah keadaan kita ni berkekalan sampai kita mati, insya-Allah. Jadi apa yang kita perlu buat, kita dah tahu hadis ni, kita dah belajar ayat Quran pada minggu lepas tentang mengumpat, maka berhentilah daripada mengumpat. Berhentilah dulu. Kalau kita jumpa kawan-kawan yang kita umpat tu, kita minta maaf lah dulu. Kita minta maaf dah. Sebab mati ni, mati bagi kita sebenarnya ibadat telur ujung tanduk je sebenarnya. Mati ni tuan-tuan ibarat telur ujung tanduk je. Anytime orang kata mati ni. Kalau lah kita nak kata besok dekat-dekat mati, kita minta maaf dah. Macam kita tahu tak bila kita mati kan? Kita tak tahu bila kita mati tuan-tuan. Mati ni bukan ada tanda-tanda yang jelas kan? Bukannya ada malaikat maut datang, Assalamualaikum, awak akan mati seminggu lagi, jaga-jaga dah. Tak ada tuan-tuan. Tak ada WhatsApp, tak ada email pun yang akan datang beritahu seminggu lagi nak mati, jaga-jaga dah. Tak ada. Sebab itulah kita ni diuji dengan mati. Mati ni ujian besar untuk kita tuan-tuan. Sebagaimana hidup tu ujian besar, mati pun ujian besar. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu yang ayat surah Al-Muluk yang saya baca tadi. Allah Ta'ala ni dialah yang menjadikan mati dan dialah yang menjadikan hidup. Untuk apa? Untuk Allah Ta'ala uji kita ni, liyabluwakum, untuk dia Allah menguji kamu. Direct, ayat tu sebut direct je, supaya Allah Ta'ala ni menguji kamu. Kamu ni kita dah yang baca ayat tu. Ayyukum ahsanu amala. Siapa antara kamu yang paling baik amalannya? Dah tahu tentang mati, dah tahu tentang hidup ni, dah faham tentang mati, dah faham tentang hidup, dah sedar tentang mati dan dah sedar tentang hidup. Maka macam mana kita? Kita buat benda baik ke ataupun tidak? Kita cari yang terbaik ke ataupun yang tidak? Kita duduk kat majlis-majlis yang baik ke ataupun tidak? Kita buat amalan yang baik ataupun tidak? Itu je, mudah je. Allah Ta'ala beritahu direct dalam ayat tu. Kitalah yang sedar ataupun tak sedar. Kitalah yang faham ataupun tak faham. Maka oleh kerana itulah insya-Allah tuan-tuan, hadis yang kita baca hari ini sewajarnya benar-benar menginsafkan kita. Tinggalkanlah perbuatan mengumpat, supaya lidah kita ni terpelihara daripada dosa. Tuan-tuan, antara 7 anggota yang kita ada ni, lidahlah yang paling besar sekali tuan-tuan, yang paling utama, yang paling sama ada bawa pahala ataupun bawa dosa. Itulah lidah kita. Maka hati-hatilah kita dengan lidah kita. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan seperti apa pula ni, dan juga perkara-perkara yang terlarang. Dia balik pada cerita yang awal. Mana cerita awal? Maknanya untuk kita bersyukur pada Allah Ta'ala dengan nikmat lidah ni, maka kita wajib memelihara
daripada perkataan-perkataan yang dilarang, seperti berdusta, seperti mengumpat, masuk cerita yang baru ni, dan seperti menyalahi janji. Seperti menyalahi janji, maknanya mungkir janjilah. Berjanji tapi mungkir janji. Sebab manusia ni memang perangai dia suka berjanji kan. Baik kita bapa ke, kita mak ke, kita adik-beradik ke, kita saudara mara ke, kita cikgu ke, kita pemimpin ke, kita orang kampung ke, memang manusia ni suka berjanji. Tapi suka juga memungkiri janji. Itu dia. Suka juga memungkiri janji. Jadi mungkir janji ni perangai siapa? Perangai yang datang daripada lidah kita lah. Orang Melayu kan kata lidah tak bertulang kan. Bila lidah tak bertulang ni, orang kata apa nama ni, mudah sangat dia cakap apa yang dia suka. Jadi seperti apa yang dilarang juga menyalahi janji, yang adalah ia menyalahi janji itu salah satu daripada segala alamat munafik. Salah satu maknanya banyak banyak alamat. Alamat ni apa? Tanda lah. Tanda-tanda bagi orang munafik. Banyak tanda-tanda munafik sebenarnya. Kalau kita buka Al-Quran ni tuan-tuan, surah-surah Madaniyah. Quran ni kan ada dua jenis surah. Satu surah Makkiyah, satu lagi surah Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah, surah Makkiyah ni ialah surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. 13 tahun Nabi di Mekah tu. 13 tahun Nabi di Mekah, Nabi belajar Quran daripada malaikat Jibril yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun. Surah Fatihah, surah Qul huwallahu ahad, surah apa nama ni, At-Tin, surah Al-Fil, banyak lagi surah-surah tuan-tuan. Surah-surah yang banyak cerita akidah. Banyak cerita akidah, cerita iman, cerita nabi-nabi dulu, dakwah nabi-nabi dulu yang didustai oleh kaum dia. Itu antara surah-surah Makkiyah. 13 tahun Nabi belajar. 13 tahun Nabi belajar. Tapi bila Nabi berhijrah ke Madinah, maka surah-surah tu dipanggil sebagai surah Madaniyah. Yakni surah-surah yang banyak cerita tentang syariat, contohnya syariat apa nama ni, berpuasa, syariat zakat, syariat haji, syariat undang-undang, peraturan hidup. Termasuk yang banyak diceritakan yang disebut oleh surah-surah Madaniyah ni adalah sifat-sifat perangai perlakuan munafik. Itu dia. Sebab itulah dalam surah Baqarah kan yang kita baca tu, Allah Ta'ala mula-mula sekali cerita tentang orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala cerita beberapa ayat surah tentang orang-orang yang kafir. Kemudian banyak ayat yang cerita tentang orang-orang munafik. Itu dia. Banyak cerita tentang munafik, tuan-tuan. Sebab apa? Munafik ni adalah duri dalam daging. Duri dalam daging, gunting dalam lipatan. Itu dia. Musuh kepada Islam, musuh kepada orang beriman ketika di Madinah lah. Dan munafik ni bukan sekadar munafik yang dikatakan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Munafik ni bukan sekadar munafik orang-orang yang mengaku beriman
kepada Allah dan hari akhirat, sedangkan Allah Ta'ala kata wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Makna orang munafik ni, jenis yang pertama ialah jenis kafir. Wal'iyazubillah. Ini jenis munafik yang pertama. Ulama kata munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi ni maknanya pegangan hati kafir. Luar tu sekadar menzahirkan keislaman, sekadar menzahirkan ucapan-ucapan keislaman, menzahirkan perlakuan-perlakuan Islam, semayang juga munafik ni. Semayang bukan kat rumah, semayang kat masjid juga. Sebab bagi dia perlu tunjukkan Islam dia. Ini perangai munafik i'tiqadi ni. Dia perlu tunjukkan keislaman dia. Maka dia datang masjid juga, semayang belakang Nabi juga. Tapi hatinya kufur kepada Allah dan kepada Rasul, kufur kepada agama Allah. Ini munafik jenis pertama. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Munafik jenis ni di neraka besok duduk paling bawah sekali. Neraka paling bawah sekali, paling dasar sekali, hinanya munafik. Tapi munafik ni tuan-tuan, ada juga di kalangan munafik ni ialah munafik yang pada perangai, pada perangai dia, yakni pada amalan dia, pada perilaku dia. Hati dia beriman, hati beriman, hati Islam, betul beriman, tapi pada perangai dia berperangai dengan perangai-perangai yang ada pada munafik i'tiqadi tadi. Itu dia. Dia ada perangai-perangai seperti mana orang-orang munafik yang i'tiqad tadi. Hati tak, cuma perangai je. Yang ni yang dikatakan munafik amali. Munafik yang ikut amalan, mengikut perangai perilaku orang-orang munafik. Munafik jenis dua ni lah yang banyak sebenarnya. Sebab apa? Dia perangai ini berlaku kepada kita, kepada jenis-jenis macam kita lah. Datang masjid, datang surau, hidup dalam masyarakat, bercampur baur dengan orang Islam, bersyahadah, sambut raya, macam orang Islam biasa. Tapi ada perangai-perangai dia yang mencontohi, yang mengikut perilaku dan perangai munafik. Wal'iyazubillah. Ini yang dibahaskan ni. Maka di antara perangai perilaku munafik ni ialah mungkir janji. Mungkir janji, suka berjanji tapi mungkir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun, idza haddatha kaziba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Arti hadis itu, tanda munafik itu tiga. Ini antara hadis yang menyebut tentang tanda-tanda alamat munafik. Banyak lagi hadis tuan-tuan. Ini salah satu je. Jangan kita rasa alah tiga je. Tiga ni pun susah kita nak tinggalkan tuan-tuan. Tiga pun susah. Apa dia? Iaitu apabila bercerita, maknanya bila bercakap lah, bila buka mulut je, bawa cerita je, bawa berita, bawa cerita, bawa maklumat je, nescaya berdusta. Bila bercakap je berdusta, buka mulut je berdusta, buka mulut je bohong. 10 bercakap, 10 bohong.
Ini jenis apa? Munafik perangai, tuan-tuan. Benda ni boleh berlaku pada semua orang. Pada kita pun mungkin boleh berlaku. Sebab apa? Sebab berdusta ni memang seronok kan. Berbohong ni seronok. Cakap bohong. Sampai orang Melayu kata apa? Siakap senohong kan. Apa lagi? Siakap senohong, gelama ikan duri kan. Bercakap bohong, lama-lama mencuri kan. Itu semua orang Melayu bagus sebenarnya. Orang Melayu dulu-dulu ni memang berpegang dengan agama. Dia bercakap, dia punya peribahasa, pantun dia punya pepatah semua. Perkara yang bersandarkan agama, tuan-tuan. Orang Melayu dulu lah. Orang Melayu sekarang ni ramai dah tak peduli agama kan. Baik. Bila bercakap dia berdusta. Dan apabila menjanjikan ia, maknanya bila berjanjikan sesuatu akan kebaikan, nescaya menyalahi ia akan janjinya. Ini yang banyak berlaku lah. Bila bercakap, janji macam-macam. Bila jumpa orang, janji macam-macam. Lepas tu tak peduli dengan janji, menyalahi janji, mungkir janji kan. Orang Melayu kata apa? Sepatutnya manusia dipegang pada janji kan. Tapi itulah yang manusia sering mungkir. Jadi mungkir janji mu termasuk dalam tanda-tanda alamat munafik yang boleh berlaku pada kita juga. Janji pada anak. Tambah orang Melayu style apa? Malam ni datang malam ni ada kuliah ni. InsyaAllah kata. InsyaAllah. Dia jawab apa? InsyaAllah. Lidah kata insyaAllah. Kita pun faham insyaAllah datang ni. Rupanya dalam hati insyaAllah tak datang, dia kata. Lidah bunyi insyaAllah tu macam nak datang, tapi hati kata tak nak datang. Itulah sikap munafik. Munafik ni tuan-tuan, apa yang dicakap lain dalam hati. Itu munafik. Luar cakap Islam, hati cakap kufur. Itu munafik lah. Jadi kalau lidah kata ya, hati kata tidak, itu munafik. Sifat munafik lah tu. Ya. Kalau sebut panjang, insya-Allah, lagi panjang tu lagi tak betul tu. Itu confirm dalam hati kata tak datang tu. Sebenarnya insya-Allah ni, apa makna insya-Allah tuan-tuan? Jika syaa, dikehendaki Allah kan. Jika dikehendaki Allah, kita tahu ke? Kita tahu ke Allah Ta'ala ni nak apa? Kita tak tahu. Tapi bila kita sebut insya-Allah, sebenarnya kita menggantungkan diri kita pada Allah, mengikat diri kita pada Allah. Dengan izin dia kita akan sampai, contohnya. Maknanya kita di situ bila sebut insya-Allah, itu adab untuk menyatakan bahawa kita nak buat perkara itu dengan izin Allah Ta'ala. Itu dia. Bukannya insya-Allah ni jadi cover kan. Orang sekarang insya-Allah ni jadi cover, jadi apa namanya, untuk cover apa yang dalam hati dia. Itu yang tak bagus tuan-tuan. Itu yang tak bagus. Kalau kita rasa kita tak dapat datang, beritahu je, tak dapat datang lah tuan, malam ni saya ada hal lah. Cuma kita orang Melayu ni suka apa? Tak suka. Kita orang Melayu ni pantang malu. Kita tak suka malu kan. Rasa kalau cakap apa, kita kalau terus terang ni rasa macam malu kan. Orang ajak malam ni kuliah datang kita kalau kita kata saya tak dapat datang, malam ni saya ada hal, kita rasa malu. Itu yang kita kata insya-Allah kan. Sebenarnya elok je cakap malam ni saya ada hal, tak dapat datang. Itu je. Ataupun kalau kita kata insya-Allah, kalau tak ada apa haram melintang, saya datang. Kalau ada masalah, saya tak dapat datang. Tapi orang Melayu kita tak suka terus terang. Itu dah perangai kita lah. Tapi sewajarnya kita apa nama ni,
jagalah lidah kita. Jangan kadang-kadangnya banyak yang kita sebut pada lidah ni merosakkan diri kita sendiri. Jadi yang kedua tanda munafik dalam hadis ni ialah bila berjanji, iza wa'ada akhlafa. Wa'ada tu berjanjilah, akhlafa mungkir janji. Dan yang ketiga ialah apabila dipercayai akan dia, maknanya dipercayai akan dia, diberi amanah kepada dia, amanah jawatan ke, amanah harta ke, amanah rahsia ke, amanah apa, nescaya khianat ia, khianat dia. Ini yang banyak berlaku ni dalam dunia sekarang ni kan. A khianat B, B khianat A, A khianat B, B khianat C, C khianat A. Ini yang banyak berlaku ni. Sebab apa? Orang tak sedar khianat ni adalah perbuatan perangai munafik. Wal a'yazubillah. Artinya maknanya khianat itu tiada menunaikan ia seorang akan barang yang akan amanah yang dipercayai ia padanya. Makna orang beri dia amanah, jaga harta, jaga rumah, jaga keluarga, beri jawatan, beri apa sebagainya, tiba-tiba dia khianat. Tuan-tuan, kalau kita jadi tok imam sekalipun, kita jadi imam, orang tolak kita jadi imam. Kita jadi imam, bagus bacaan semua, tapi pada doa kita doa untuk diri kita sendiri. Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya. Kita doa, ya Allah ampunkanlah dosa aku. Kita imam tapi minta doa, ampunkanlah dosa aku dan juga ampunkanlah kedua ibu bapa aku. Makmum pun amin. Itu pun khianat, tuan-tuan. Itu pun termasuk khianat. Imam yang baca doa untuk diri sendiri, itu dia khianat kepada makmum dia. Sebab tu dah nak jadi imam ni kena ada ilmu, nak jadi makmum pun kena jadi ilmu. Kalau kita dengar imam baca doa untuk diri dia, janganlah kita aminkan pula kan. Kita pula aminkan. Sebab tu dah jadi imam kena ada ilmu, jadi makmum pun kena ada ilmu, tuan-tuan. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan seperti berbantah-bantah, wallahu alam bissawab, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.